Ayat 9 surah Yasin tu gelombangnya untuk apa Ustaz? Surah Yasin ayat 9 tu ayat bolak-balik, membolak-balikkan. Dia penggunaan ayat tu yang saya belajar lah. Ayat itu penggunaan dia membolak-balikkan. Sesuatu perkara yang nak terjadi, dia bolakkan. Sesuatu perkara nak diserang, dia bolakkan. Itu ayat tu boleh digunakan untuk membolak-balik. Andai kata macam contoh kau tengah rukiah orang, okey, tengah rukiah tiba-tiba kau dah rasa macam ada something tengah diserang, boleh gunakan ayat tu. Terus masuk ayat tu. Macam kau tengah baca ayat mazid, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wah, kau tengah baca ayat kursi, tiba-tiba kau rasa dia tegang, terus boleh masuk ayat Yasin ayat 9. Tu ayat membolak-balikkan, dia akan berpatah balik. Ilmu lagi. Aduh, tak boleh ajar patutnya ni. Macam mana? End life lah. Okey. Tak boleh ajar tu kan benda tu. Itu ayat bolak-balik lah. So kalau macam contoh copy paste. Sebab dia kalau korang buat untuk korang punya keluarga, okey, copy paste je aku geram ni kan. Tapi kalau macam contoh jadi kat korang tengah rukiahkan, contoh ada 5 orang tengah histeria. Contoh sekarang ni ada, kalau kau pergi masuk asrama, tiba-tiba ada orang kerasukan, seorang kerasukan. Sebaik-baiknya kau kena bagi tahu hak yang perempuan-perempuan lain yang ada kat dalam bilik tu, korang kena baca surah Yasin ayat 9. Baca yang tu saja. Baca supaya benda nak masuk dia bolak-balik. Dia nak masuk dia akan patah balik. Dia tak boleh nak temu masuk, dia berbolak-balik. Itu dipanggil ayat bolak-balik. Okey, bolak-balik. Okey, boleh tak macam contoh ada benda kat dalam ni, kita tepuk baca surah Yasin 9? Boleh, tapi tak kenalah pada ayat bolak-balik. Kau nak bolak-balik ke mana benda dekat dalam? Kau tepuk-tepuk surah Yasin 9 tak jadi apalah. Faham tak? Kalau locking boleh lah. Locking ni makna kata ayat tu kalau macam dalam rawatan, macam guru saya bagi tahu. Sesuatu benda nak masuk, dia berpatah balik. Dia dipanggil nak masuk, dia borak-borak balik. Sebab tu saya nak tahu orang scam tak scam. Dia yang jenis copy paste ni, bila digunakan surah Yasin 9 tu, okey, katakan sekarang ni korang ada benda kat Alkom, ada benda tersekat, gunakan surah Yasin ayat 9. Contoh, aku cakap ini memang copy paste. Ayat surah Yasin ayat 9 tu digunakan untuk benda serang bolak-balikkan. Dia serang masuk terus surah Yasin 9, dia bolak-balikkan. Dia patah balik, pergi dekat bukan benda yang ada kat dalam macam tu. Kalau korang sakit dada, bacalah, ambil tapak tangan. Waja'alna aydihim sadda min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kau nak bolak-balikkan apa? Benda tu dah locking. Ayat locking lepas tu lain. Okey, tapi boleh tak nak pakai? Boleh lah, tapi bila kita tahu dia dok fokus dengan ayat tu, mana kata copy paste. Saya punya pegangan tu. Okey, tu ayat bolak-balik. Mana kata saya tengah rukiah mamu, badan saya dah rasa lain. Rasa panas apa, saya terus masuk surah Yasin 9. Dia bolak-balikkan, dia patah balik. Okey, yang macam contoh korang tengok main jurus tangan, contoh kita dah rasa something kat tangan kita, tolak balik. Ambil surah Yasin 9 tu, tolak balik. Hembuskan balik, dalam hati kita terus masuk. Surah Yasin 9 tu, lepaskan balik kat dia. Kan, kau tengok Tok Bomo yang apa, siam-siam tu yang aku jurus balik tu lah. Tu surah Yasin 9 lah. Aduh, habis rahsia aku. Tak leceh bakal lah apa lepas ni. Jadual tu. Habis lah, esok copy paste semua. Okey, tetapi surah Yasin ayat 9 tu korang bukan baca masa tu saja. Benda tu ada pengamalan dan perlu tersimpan dalam diri. Bagi satu kekuatan dalam diri, betul-betul dalam diri. Mana kata dengan sekali baca tu pun benda tu dah terus, pergerakan tu dah jadi. Tapi kalau korang macam kecemasan baru nak baca, tak jadi. Macam Al-Fatihah, kalau kau dah lama tak baca Al-Fatihah, tiba-tiba ada kecemasan, baru tu kau nak baca, tak jadi. Benda tu dia tak kena kuasai dalam badan kita ni. Okey, boleh tak jadikan pengamalan surah Yasin 9 untuk simpan dalam badan? Simpan dulu, baca di tengah-tengah kat petang-petang. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Baca sebanyak mana? Ya Allah, ya Tuhanku, simpan ya Allah ayat ini dalam tubuh badanku. Bila dah tersimpan dalam badan, baru kita boleh gunakan benda tu. Amalan sebaik-baiknya 44 hari dia akan tersimpan. Cuma nak padu, dia kena teruskan. Sampai kamu dapat kuasai ayat tersebut. Okey, dalam bidang keperawatan ni, dia sebenarnya yang paling penting adalah macam mana kamu nak kuasai satu ayat tu. Kuasai ni bukan berkata kamu baca saja. Dia kuasai ayat. Mana kata tu yang kadang setengah orang cakap, aku rawat orang, bismillah pun terpelanting jin tu contoh. Itu dia kuasai ayat tu. Dia dah kuasai ayat. Dia tahu kata kekunci dia tahu mana nak lepas nafas apa semua, dia dah kuasai, dia boleh buat. InsyaAllah dia boleh buat. Okey, so lepas ni korang tengok VTT yang tepuk kepala, dia masuk lagi. Waja'alna min baini aydihim sadam, pisang. Okey, itu pisang. Itulah jenis-jenis yang kopi-kopi ni. Okey, tanyalah guru-guru tua yang betul-betul spesialis dalam bidang rawatan, dia tahu. Okey, dia tahu. Jangan kau tepuk sebab itu ayat membolak-balik. Benda dalam badan kau tepuk, dia tak terbalik kepada. Lagi bertambah teruk lah dalam badan. Okey, lagi lah bertambah teruk dalam badan. Okey, so kalau kata kau nak bantu ke apa benda ke, kalau kau rasa, faham tak konsep dia? Macam contoh mamu, ahli keluarga atau isteri kamu tiba-tiba rasa macam lain macam, badan dia tak sedap.
Okey, kemudian kamu pun start pegangkan kepala dia, kamu membaca Al-Fatihah ke 3 ayat kursi, apa-apa yang manzil yang kamu nak baca, kamu boleh cuba benda tu, bacakan kat dia. Kemudian tiba-tiba kamu rasa kamu yang tak something. Apa pasal tiba-tiba angin banyak? Apa pasal tiba-tiba perut rasa lain? Kenapa tiba-tiba rasa tangan jadi lain? Tiba-tiba tangan kamu ni dah kebas. Tiba-tiba belakang kamu dah panas. Poin utama dia, jangan biarkan belakang kamu dah panas. Masa kamu tengah bantu orang, kamu jangan biarkan dekat kamu punya belakang sampai ke urat punggung tu panas. Itu perkara yang paling kamu kena betul-betul nak kena ingat pesan saya. Okey, anda kata kamu nanti nak bantu-bantu sahabat-sahabat lain ke apa, bila jadi je macam tu dia dah panas, kamu kena cepat-cepat masuk surah Yasin ayat 9 tu untuk bolak-balikkan. Dalam masa kamu baca tu, dalam hati kamu, ya Allah ya Tuhanku, bolak-balikkan ya Allah, ya Allah Tuhanku, bolak-balikkan. Pakai mulut kamu melafaz, niat dalam diri tu bolak-balikkan. Pergi balik, tekan balik pada dia, tekan balik pada dia. Okey? Faham? Okay, kita ajar je, insya-Allah. Cuba dulu apa yang saya kongsikan ni. Kau pergi cuba, tak percaya kau cuba. Bila kau rasa serangan je, contoh serangan tu sampai kat tangan, korang boleh rasa bila kata serangan tu nak masuk kat tangan, korang akan rasa korang punya tangan ni, korang akan rasa dia punya suhu berlainan. Dia bermula dengan suhu tau. Dia bukan rasa ada current masuk dalam badan, tak. Masa korang bagi serangan, suhu ni dah rasa berlainan. Misal kata dekat sini sejuk, tiba-tiba kat sini panas. Sejuk tu dia akan rasa sejuk, seram, sejuk, seram, sejuk, seram, sejuk. Okey, terus ambil lock, baca surah Yasin ayat 9, ambil kat sini, lock kat sini, lock kat tekan, masuk sini, tolakkan ke bawah balik, lepaskan balik. Lepas tu kau tengok tangan kau tu, lega tak lega? Korang kena buat benda tu. Pasal tu saya suka praktikal. Saya tak suka teori tau. Saya ada teori, saya ajar praktikal. Mana kata korang kena test benda tu, baru korang tahu jadi ke tak jadi. Tapi sebelum korang nak test benda tu, korang kena pasak dia, biar simpan dalam badan. Jadi bila korang nak gunakan benda tu, dia automatik dia ada apa? Dia ada tindak balas dia. Orang kata bisa tu buang balik. Sama ada bisa buang balik ataupun serangan tu tendang balik pada orang tu. Pergi balik pada pesakit tu. Kamu tak boleh, sebagai seorang perawat, kamu tak boleh menerima penyakit tu masuk dalam badan kamu. Itu nama dia. Sebagai seorang perawat, kamu kena singkirkan benda yang dalam badan orang tu keluar daripada tubuh badan dia. Bukan kamu pergi sedut masuk dalam badan. Itu yang banyak kes di mana tukang urut, duk urut orang, duk urut. Itu namanya kamu dah menerima bisa dia masuk dalam badan kamu. Kita berapa ramai kot tukang urut datang kat sini duk collect bisa orang. Kamu tahu tak, orang kalau korang nak cari tukang urut, korang cari tukang urut yang bila dia urut, dia boleh keluarkan angin. Itu memang A lah tukang urut tu. Tetapi masalah dia, tukang urut tu dia menyedut bisa ataupun angin dalam badan tu masuk dalam badan dia. Faham tak konsep dia? Kalau kau tak cakap aku, kau pergi jumpa tukang urut yang biasa, dia urut, dia tak ada keluar angin, dengan tukang urut yang pegang, badan korang akan memang sedap dengan tukang urut yang dia yang keluar angin banyak. Okey, bukan dia bukan keluarkan angin kamu, dia tu ambil angin kamu tu masuk dalam badan dia. Lepas tu kamu tengoklah lepas 2-3 hari tersungkur ke tak tersungkur dia. Okey, saya juga pernah merawat kes di mana satu akak ni dia ingat dia kena sihir. Sebenarnya dia tak kena sihir. Dia pergi urut orang yang memang bermasalah sihir. Benda tu sekarang ni duduk kat badan dia atas alasan dia tak puas hati. Kau pergi urut orang tu buat apa? Kau nak tolong sangat kan? Okey, sekarang ni aku duduk dalam badan kau. Pula dah. Faham tak? Pasal tu saya dah ajar macam mana cara ajak lock tangan tu. Waja'alna min baini. Itu ayat apa? Mana kata gunaan dia apa? Kegunaan dia tu apa dah? Kegunaan dia untuk membolak-balikkan. Okey? Tetapi membolak-balikkan tu kenapa dekat sini? Sebab kamu perlu merasakan aura itu yang ada kat tangan tu. Kamu kena rasa aura tu. Sebab kalau kamu tak rasa aura tu, macam mana kamu nak tahu dalam badan orang ni ada jin ke tak? Jadi bila kamu dah lock, 3 kali kamu dah buat kamu lock, kemudian kamu urut, kalau betul orang tu memang ada gangguan ataupun ada bisa, dia punya dekat bahagian sini kamu, dia takkan sampai sini tau. Dekat bahagian sini kamu, tiba-tiba akan rasa kebas, tiba-tiba akan rasa panas, tiba-tiba akan rasa something. Dia akan rasa berbeza dekat sini dengan dekat sini. Dia akan berbeza. Okay? So, bila benda tu dah berlaku, so kamu dah tahu dah, orang ni memang ada masalah. Simple. Kau tak payah nak buka mata batin kau nampak jin, apa semua, nampak mamu, nampak aku. Tak payah. Belajar konsep merasai terus. Merasai tu lebih tepat berbanding nampak yang berilusinasi. Faham? Belajar merasai terus. Sap, dia dah rasa kat sini suhu dah berlainan. Lepas tu apa kena buat? Ambil limau yang saya ajar tu, potong limau tu, apa yang saya suruh baca, tolak balik bisa tu, ikut, keluarkan balik. Faham tak? Okey, faham. Mana kata tukang-tukang urut ni boleh tak bantu orang tu untuk tarik bisa? Boleh, tapi dia akan tersimpan dekat tangan sini saja. Kemudian korang tolaklah, buanglah balik. Kan dah selamat dah tukang urut daripada bisa tu duduk dalam badan.
Faham? Bagus. Macam mana? Banyak ilmu malam ni ajar.